Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Guru Besar, para guru serta rakan-rakan yang saya hormati dan kasihi. Hari ini saya ingin menyampaikan syarahan bertajuk Pepadan Asas Keharmonian. Pepadan bermaksud kita hidup bersama-sama dengan aman, walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya. Di sekolah, pepadan dapat dilihat apabila kita bekerja sama, saling membantu dan menghormati satu sama lain. Rakan-rakan yang saya kasihi, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Kita terdiri daripada berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain. Ini membuktikan bahawa pepadan amat penting agar kita hidup dalam suasana yang harmoni dan penuh kerjasama. Tanpa pepadan, negara boleh menjadi kacau balau dan tidak harmoni. Rakan-rakan sekalian, pepadan juga menjadikan proses pembelajaran oleh menyerahkan dan pekerjaan. Hadir oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa 9 daripada 10 orang murid lebih suka belajar dalam suasana yang harmoni dan penuh kerjasama. Apabila kita saling menyokong, kita dapat saling membantu dan belajar dengan lebih baik. Kita semua ibarat sebatang lidi. Jika persendirian mudah patah, tetapi jika kita bersatu seperti seikat lidi, kita akan menjadi kuat dan sukar dibuka. Kesimpulannya, pepadan bukan sekadar slogan, tetapi satu amalan yang mesti dijadikan proses pembelajaran. Pepadan membawa keamanan, kasih sayang dan semangat tolong-menolong. Marilah kita semua belajar untuk menjadi murid yang berdisiplin, menghormati dan menyembah semangat pepadan setiap hari. Ingatlah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih. Okey, beri tepukan kepada Majlis dengan sukacita dia menjemput peserta yang nombor kedua, Nur Hashimah Amira dari kelas 5B dengan tajuk syarahannya kepentingan menjaga kebersihan diri. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim dan ahli lelaki bijaksana, guru-guru yang dihormati dan menjaga kebersihan dapat mengelakkan kita daripada penyakit. Jika kita tidak mencuci tangan dan mandi, kuman-kuman akan mengira. Kuman-kuman ini akan menyebabkan penyakit seperti demam, cirit-cirit dan juga jangkitan kulit. Bayangkan kita ke sekolah dengan rambut yang kusut dan pakaian yang kotor. Bukan kita saja yang tidak selesa, tetapi kita juga akan menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Yang kedua, apabila kita bersih dan kemas, orang akan lebih suka mendekati kita. Orang akan lebih suka mendekati kita. Kita akan kelihatan lebih yakin, lebih sopan dan lebih berwibawa. Jika kita tidak dan makanan untuk kita makan. Kalau bumi ini kotor atau rosak, jadi kita semua susah. Ada beberapa cara mudah untuk kita terjaga bumi. Contoh pertama, jangan buang sampah orang lain. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang betul. Jika ada tong kita semula, gunakanlah. Selain itu, kita kurangkan penggunaan plastik. Plastik mengambil masa yang sangat lama untuk berubah. Dan
boleh mencemarkan alam sekitar. Kita boleh menggunakan baik-baik semasa bersekolah. Tambahan pula, kita patut rajin gunakan air. Tutupan air selepas digunakan. Tutup kipas dan lampu bila tidak digunakan. Ini dapat selamatkan sumber bumi kita. Akhirnya, kita mestinya tanam pokok. Pokok-pokok sangat penting kerana ia menghasilkan oksigen dan boleh menjadi udara lebih segar. Makan sekalian, dan menjaga bumi ini adalah tanggungjawab kita bersama. Tidak kira muda atau tua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita bersama-sama mencari pula yang menjaga alam sekitar. Ingat, bumi yang sehat, hidup kita lebih sejahtera. Terima kasih. Guru-guru dan rekan sekalian, pada pagi yang indah ini, izinkan saya sampaikan syarahan yang bertajuk Langkah-langkah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Hadirin sekalian, cara yang betul untuk bersiap sedia menjelang peperiksaan ialah pasang telinga semasa guru mengajar. Tidak kiralah kita hendaklah menduduki ujian semester dalam sekolah ataupun ujian awam pada masa kelab. Jika kita fokus dalam apa yang diajar oleh guru, kita dapat mencatat nota yang penting dan sejarah tidak langsung mengetahui perkara-perkara yang perlu diperhatikan semasa menduduki peperiksaan. Kesannya, kita dapat mengelakkan berlakunya kesalahan. Mengikut statistik, belajar secara berkumpulan lebih efektif bagi kebanyakan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid boleh membuat perbincangan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, kita hendaklah mengulang kaji pelajaran sejak awal lagi kerana sediakan payung sebelum hujan. Hadirin yang dihormati, tidur bukanlah kerana malas, tetapi untuk merehatkan otak dan minda kita. Jika kita belajar dalam keadaan yang terlalu penat, maka kita tidak dapat fokus dan akhirnya menjejaskan prestasi peperiksaan. Oleh itu, tidur itu penting untuk memastikan kita boleh menjalankan aktiviti seharian dengan penuh semangat. Akhir sekali, jika wang dikatakan sebagai sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, maka ilmu itu juga demikianlah. Ingatlah, usaha tangkap kejayaan. Sebelum saya mengundurkan diri, terimalah suratkan pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, dapat kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, dapat kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Tajuk Perpaduan di Malaysia. Hadirin yang dihormati, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum peribumi di Sabah dan Sarawak. Walaupun berbeza budaya dan bahasa, kita semua hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Inilah yang dinamakan perpaduan. Perpaduan amat penting untuk kemajuan dan keamanan negara. Apabila raja bersaing, kita boleh bekerjasama, saling membantu dan menghormati antara kaum lain. Kedua, bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, perlulah digunakan sebagai alat perpaduan. Dengan menguasai bahasa yang sama, kita terus bekerjasama. Dengan menguasai bahasa yang sama, kita harus bekerjasama, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain. Negara kita aman dan harmoni. Inilah yang dinamakan perpaduan.
Perpaduan amat penting untuk kemajuan dan keamanan negara. Apabila rakyat bersatu, kita boleh bekerjasama saling membantu dan menghormati anak kaum lain. Testing. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, para hakim yang arif dan bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan sekalian. Pada pagi yang indah ini, izinkan saya sampaikan tajuk syarahan saya ialah kepentingan tidur yang cukup. Hadirin yang dihormati, tidur yang cukup amat penting untuk kesihatan. Ketika kita tidur, badan kita akan mendapat rehat dan menghilangkan keletihan serta ketegangan perasaan yang kita alami pada waktu pagi. Sekiranya kita tidak tidur cukup, badan keletihan dan ketegangan perasaan itu akan bertambah. Keadaan ini akan membuatkan badan kita menjadi sentiasa lemah dan sakit. Selain itu, kurang tidur menjadikan badan kita berasa lemah sepanjang masa dan sering akan sakit kepala atau diserang semak. Dengan itu, sistem saraf turut terjejas sehingga kan kita cepat marah dan mudah berasa jengkel. Hadirin yang saya kasihi, ketika kita tidur, badan kita akan dicas seperti bateri. Semasa bangun pagi, kita akan berasa segar dan boleh membuat kerja harian dengan baik tanpa rasa letih atau mengantuk. Bagi golongan murid, mereka akan belajar dengan lebih baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Untuk mendapat tidur yang cukup, mereka mestilah mengatur jadual waktu dengan sempurna. Kerja sekolah mestilah disiapkan sebelum waktu tidur. Bermain atau bersukan juga adalah penting. Tambahan pula, kegiatan ini akan menguatkan dan menyegarkan badan kita. Selain itu, elakkan menonton televisyen sehingga lewat malam bagi membolehkan kita tidur dengan secukupnya. Akhir kata, saya ingin menegaskan bahawa tidur yang cukup boleh menyihatkan badan kita. Sekian, terima kasih. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang faedah bersukan. Bersukan ialah aktiviti yang sangat menyeronokkan dan baik untuk kita. Ada banyak kebaikan bila kita bersukan. Pertama, bersukan membuat badan kita sehat dan kuat. Bila kita bergerak dan berbentuk, otot-otot badan kita akan jadi kuat. Kita tak mudah rasa letih dan kurang risiko untuk tambah penyakit. Contohnya, bila kita main bola dan kita dapat lupakan sekejap semua itu dan lebih rasa gembira. Ia juga membantu kita tidur dengan lebih lena pada waktu malam. Kedua, bersukan juga mengajar kita menjadi lebih berdisiplin dan bekerjasama. Kita perlu bekerjasama dengan kawan-kawan untuk menang. Kita juga belajar untuk ikut peraturan dan bersikap jujur. Jadi, mari kita sama-sama jadikan Sejahtera, saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijaksana, para guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Hari ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk Keselamatan di Alam Maya. Para hadirin sekalian, pada zaman moden ini, internet telah menjadi satu keperluan asas dalam kehidupan harian manusia. Kita menggunakan internet untuk pelbagai tujuan seperti menonton video, bermain permainan dalam talian, mencari maklumat serta berhubung dengan rakan-rakan dan keluarga melalui media sosial. Perkara ini menunjukkan bahawa teknologi digital membawa banyak kemudahan kepada kehidupan kita. Bab kata pepatah,
Api yang marak boleh membakar. Jika tetapi jika digunakan tetapi boleh menjadi. Peribahasa ini bermaksud bahawa sesuatu yang berguna seperti itu. Guru yang dikasihi serta rakan-rakan pelajar sekalian, izinkan saya bertanya berapa ramai antara kita hari ini yang bangun tidur dan terus memegang media sosial seperti TikTok, Instagram atau WhatsApp. Saya yakin hampir semua, malangnya platform yang sama ini menjadi bubur penyebaran berita palsu yang membimbangkan. Saudara dan saudari sekalian, menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Malaysia lebih daripada 80% menerima berita mereka melalui media sosial. Tetapi hampir 30% daripada mereka tidak dapat membedakan Berita palsu. antara berita sahih dan palsu. Ini bukan angka kosong, tetapi ini adalah gambaran budaya masyarakat masyarakat tidak terperdaya. Media sosial sepatutnya alat perkongsian ilmu, tetapi apabila digunakan tanpa kawalan, menjadi alat Penyebaran berita palsu. Sekian, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh kepada Tanya kepada guru atau kawan-kawan. Bila kita faham betul-betul, barulah kita berani menjawab soalan pemeriksaan. Ketiga, dengan mengulang kaji, kita akan lebih yakin untuk menghadapi pemeriksaan. Tidak akan rasa gemetar atau takut. Kita tahu kita sudah bersedia dan dapat jawab soalan dengan baik. Ini juga bantu kita mencapai keputusan yang cemerlang. Berdirinya saya di sini kerana ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Faedah Bersukan. Hadirin yang dihormati, bersukan untuk negara. kesehatan badan kita. Sekian, terima kasih. Jadi, kita perlu balas jasa mereka dengan menjadi anak yang baik dan berbakti. Kedua, kita perlu membantu kerja rumah. Walaupun kita masih kecil, kita boleh tolong dengan kerja-kerja ringan. Contohnya, kemas katil sendiri, susun buku-buku, atau tolong melap meja rumah. Ketiga, kita perlu belajar dengan bersungguh-sungguh. Ini tugas utama kita sebagai murid. Dengan belajar ringan, kita akan gembirakan hati ibu bapa dan ada masa depan yang cerah. Ilmu yang kita dapat juga boleh kita gunakan